Astagfirullahaladzim. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedaya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merapat setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutama yang iman, amal, ketaatan. Dan alhamdulillah Allah masih panjangkan lagi usia kita sehingga ke pagi hari ini dah masuk ke 13 Ramadan. Allah panjangkan usia kita untuk berada di bulan yang dinanti-nantikan, penghulu bagi segala bulan, yang mana hidup dan mati ni bukan atas kita. Semalam Allah takdir dengan saya tazkirah di satu tempat di Rawang. Seorang jemaah tu beritahu, Ustaz, semalam seorang jemaah kita meninggal. Elok tak ada apa-apa, tengah share meeting meninggal. Macam tu. Itu alhamdulillah maknanya meninggal bulan Ramadan. Berapa ramai yang mana Allah takdirkan meninggal sebelum Ramadan. Banyak kalau kita ambil tahu, ramai. Masuk kata hidup mati itu adalah di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita lihat bahawasanya hari ini kita boleh hidup adalah dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Agar kita benar-benar melihat dengan mata hati bahawa kita hidup hari ini adalah dihidupkan, bukan hidup lagi. Ada ayat ni, hidup lagi, bukan hidup lagi, dihidupkan lagi. Dan ini juga tanda doa tuan-tuan semua jemaah sekalian. Doa telah diangkat oleh Allah, ijabah doa. Yang mana ketika datang di bulan Rajab, Nabi ajarkan kita untuk berdoa
Dan saya yakin semua jemaah berdoa dengan doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka sudah pun Allah takdirkan dan Allah ijabahkan doa itu. Kita ada lagi. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh barakah ni bertemu lagi kita dalam siri kuliah subuh ni. Kalau tengok pada history, sejarah ni, datang 2 tahun lepas. 4 Ramadan 2022. Tentu Allah jemput saya tazkirah. Jadi hari ini Allah takdirkan ada lagi. Setelah 2 tahun kita terpisah zahir tapi tidak pada batinnya. Rohnya masih bersambung kita. Alhamdulillah. Itu pun nyari-nyari tak datang lagi. Allah. Bertembung 3 jadual saya tersilap. Technical error manusia yang lemah. Pertamanya jadual tetap di Ulangan. Bertembung dengan kat Subang Misari tadi. Dan di sini surah Syakir. Jadi takdir Allah, discuss yang langat selesai. Kita maaf, kita surrender. Tak apa Ustaz, kita jumpa nanti. Tadi ada program dulu tadi pagi tadi ada program awal dengan surau di Baitul Mukmin Subang Bistari. Terpaksa saya skip kuliah subuh sana, minta maaf banyak. Saya kena bagi Allah takdirkan kena datang sini. Dan alhamdulillah Allah takdirkan sampai pagi ini. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Dan dengan masa yang ada ni insya-Allah amanahnya Allah berikan kepada saya untuk menyampaikan ilmunya. Ini ilmu Allah SWT. Pada pagi ini kita nak membincangkan tajuknya besar. Tapi perbincangannya ringkaslah. Yakni bagaimana kita nak melihat kehidupan dan sudut pandang yang bersandarkan kepada kebenaran hidup. Kalau tengok agama, inna dina indallahil Islam, sudah pasti ada manhajnya. Perbincangan agama tu ada manhaj. Sudah ada kaedah perbincangan agama pecah pada 3: akidah, syariat dengan tasawuf, akhlak. Kita akan pandang agama pada 3 kerangka besar. Dalam pandangan yang telah disedia atur itu pun banyak juga yang sesat juga. Banyak juga wujudnya agama-agama yang cuba menyeleweng. Bahkan Jawatan Baru ni tengah aktif duk mengaku Imam Mahdi. Allah rancak betul lah dia buat kat titi. Ada dengar Mas Lian? Tengok. Oh ni muka-muka tak tengok titi ni. TikTok. Titi tu TikTok. Duk claim Imam Mahdi dah sampai kata. Dan dia bagi tahu saya ni dulu belajar usul fiqh. Oh tu dia. Dalam belajar usul fiqh syariat kata solat telah dimansuhkan. Parah kan. Dimansuhkan. Ramai juga pengikut tu. Yang siapa pasal? Bak hidayah ni minta ke Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kadang-kadang datang orang macam itu kan, kita duk fikir, macam mana mereka boleh terikut kan? Jawapan yang mudah, hidayah milik Allah. Maka kita kena minta Allah jagakan iman kita. Kan kita boleh jaga sendiri dengan amalan kita. Setara iblis pun goyang dia. Iblis pun kana minal kafirin. Jangan letak pada diri, sebab tu kena ada sandar, bergantung harap pada Allah Azza wa Jalla. 110%. Bukan saya beramal ni, saya beramal. Ya? Ini baru pekerjaan. Kalau kena buang kerja, siapa boleh jamin? Macam tu lah ibaratnya. Kita bekerja. Memang kita bekerja, tapi kalau dibuang kerja, siapa boleh jamin? Buah kata aku nak buang dia ni. Kena buang. Tak pasal-pasal. Baik. Setaranya agama tu nak begitu ni pagi ni telah siap, telah sempurna, telah kemas, pun ada kesesatan berlaku. Bayangkan kehidupan kita yang boleh dibincangkan secara terbuka. Hidup saya, anak saya, keluarga saya, pengalaman saya, yang tidak perlu digandingkan dengan struktur 3 tadi tu.
Boleh dia bincang. Akidah tak reti bisa. Akidah. Kita tahu Allah lah. Allah lah tahu lah. Tapi masalahnya sekarang kita nak cerita tentang pengalaman hidup ni. Dia pusat tu. Dia letak ke tepi tentang agama. Dan apabila gagal memahami tentang kehidupan yang tidak ada kerangka ataupun manhaj. Kalau tanya apa manhaj kehidupan? Manhaj kehidupan Islam. Ya, Islam manhajnya tadi, 3 tadi perbahasannya. Manhaj kehidupannya, kaedah. Manhaj ni kaedah kita membincangkan kehidupan. Ni soalan kita nak lontarkan. Adakah wujud kaedah? Ya, mesti. Kalau tidak ada wujud kaedah, bagaimana kita nak memandu arah hidup kita yang tiap bertepi ni? Malah silap hari bulan, kalau kita buat kajian ni, sekarang kita lihat, berlakunya salah faham dalam agama tadi, kerana berlakunya salah faham dalam kehidupan. Berlaku salah faham dalam kehidupan, akhirnya, dia tak akan buang hidup dia. Pertama sekali dia akan buang agama dalam hidup dia. Ini berlaku. Ini persoalan pertama yang kita nak bungkai. Jadi makna kata hari ini, berlakunya kemelut kehidupan, pergaduhan, permusuhan. Bukan kata dia ni tak ada agama, ada. Tapi kenapa gagal dia untuk menterjemahkan agama tu dalam hidup dia? Kerana hidup dia itu tidak berpandukan kaedah yang sebenar. Kaedah yang sebenar. Bahasa mudahnya bincang macam ni. Baik. Hari ini kalau ditanyakan tentang siapa yang menjadikan alam semesta, siapa yang menjadikan langit, siapa yang menjadikan matahari, maka sepakat akan menjawab Allah. Allah. Semua tahu. Alam semesta Allah yang jadikan. Bila datang soalan, macam mana pula perbincangan dalam alam rumah tangga? Alam rumah tangga ni dia sebenarnya lain pula. Kalau alam semesta Allah jadikan, alam rumah tangga siapa jadikan? Yang boleh ada kebahagiaan di dalam tu, yang boleh ada perkara-perkara yang kita suka dalam itu, semua benda lah. Boleh nampak alam semesta Allah jadikan, tapi dalam alam rumah tangga mungkin terhijab dia dengan diri dia. Satu, alam kerjaya, alam perniagaan. Bila orang interview tu kan, dia orang ikut satu trending tu kan, medsos ni lah. Tengok orang pakai kereta canggih sikit, kereta berkepak apa gitu. Kepak keluar. Dia punya kereta. Macam gitu. Nyaris tak terbang. Mula datang mikrofon. What are you doing for living? Apa yang you buat ni, hidup ni? Boleh pakai kereta ni. Dalam 10 di interview ni orang Islam ni, 11. Kalau ikut daripada SOP kajian ni, kita kajian syarah ni, ada kajian kita ni. Perbincangan dia besar, hakikat kehidupan. Skema jawapan tak kena. Kebanyakan yang di interview macam mana boleh pakai kereta ni, macam mana boleh dapat rumah. Yang nampak pada zahirnya, dan dia tak ada bercakap dengan nyata. Itu orang nampak diri dia. Saya berniaga, saya kerja. Makna katanya mengadakan kereta rumah tu, dia lah. Apa beza yang mengadakan langit dengan mengadakan kereta? Kalau kita iktikad yang mengadakan langit itu Allah, matahari itu Allah, semesta Allah, yang mengadakan kereta McLaren, Senna 6 juta tu siapa ada? Macam mana skema nak jawab? Ya Allah juga, tapi ada tapi pula. Macam mana pula? Perkataan mengadakan, ada. Macam mana you boleh ada rumah? Ada, perkataan ada. Ada kereta. Maka setakat hari ini susah nak jawab. Allah ada kan?
Alam diri ni memang gagal tergolek lah. Gagal tergolek, tersungkur, tertiarap. Lepas tu iblis tu gagal kat situ. Ramadan Al-Mubarak mengajar kita akan erti sebuah kehidupan yang kembali dengan perbahasan sebenar-benar kejadian. Perbahasan atau bahasa mudah, menyingkat tabir diri, membawa diri mengenal ilahi. Mengenal Allah. Contoh, kita tengok syariat agama. Saum siap. Depan ni tak ada air, kan? Kadang tu dia bergerak, "Ustaz nak tak air tak?" Letak lah. Kalau saya terminum, rezeki lah, siapa suruh letak? Ya. Ada air, ada makan. Kenapa tak minum? Puasa. Menahan diri. Soalan, kenapa tak minum? Sebelum ni kita boleh minum. Dalam bank ada duit? Ada. Berapa banyak? Banyak duit saya. Bilion. Boy. Berapa harga air? RM1 lebih. Kalau yang botol kecil lagi. Kenapa tak minum? Sebab tak ada duit? Sebab tak ada air? Ada? Sebab Allah tak bagi. Ayat. Kena minta izin Allah. Sebelum Ramadan, kita nampak air, nampak diri, nampak aku haus. Aku haus terus. Nak minum mana? Sedap air mana kita try lagi ni. Datang bulan Ramadan, nak minum pun minta izin. Nak minum minta izin. Izin pula, kena tunggu waktu solat pula tu. Orang mau cakap, kalau tak kerja, tak makan. Tak kerja, tak makan. Okey, kita tunggu Ramadan. Kerja tak? Kerja? Awak tak makan lagi? Iyalah. Tunggu apa ni? Tunggu solat. Dah masuk maghrib lah. Pandai pula sebut dah masuk maghrib lah. Nampak? Lain sekali, kalau tak solat, tak makan. Kan tak kerja. Malah solat itulah kerja utama kita. Allah tidak ke Nabi SAW. Turun nak bincang daripada 50 jadi 5. Masa tak buat kerja lain itu. Solat dia 50 waktu. 50 waktu. Kalau ambil minimum lah kata rakaat subuh 2. 100 rakaat sehari. Yang 20 rakaat pun goyang. Cincin-cincin ni. Ini 20 ke 8. Saya tengok macam ni kata. Tak kisahlah 20 ke 8. Yang penting buat dengan ikhlas, dengan iman. Dan mengharapkan ganjaran Allah. Kalau 100 rakaat yang kita perlu habiskan itu hari, buat ke siapa kita tak tahu. Jadi syariat Allah penentu pada syariat kehidupan. Kalau tak solat, tak makan. Kat situ nampak makrifat terus. Makrifat tu. Hukum. Terus nampak Allah. Tu maksud dia. Nampak hukum Allah. Semua manusia kena akur dan tunduk. Nak solat, nak makan, kena tunggu solat. Solat tanda ingat Allah. Bukan nak makan kena ada duit. Lagi Ramadan tak ada duit, datang suruh masjid mana ni makan. Makan ni. Tak ada duit. Tak ada duit. Tapi ada makan. Sebab ada solat. Ni makrifat. Bukan kita yang mengadakan makan bekerja siang malam pagi petang. Hakikatnya sebenarnya syariat itu. Bila syariat merujuk pada makrifat Allah. Allah mengadakan. Sifat kalau mengaji sifat 20 pula. Mengaji sifat nafsiyah. Al-wujud. Al-Imam Abu Hanifah menterjemahkan al-wujud. Ada tu. Amantu billah. Bil makna aku beriman kepada Allah. Imam Ahmad bin Hanbal isyarahkan al-wujud bil makna maujud, yang ada hanya Allah. Iktiqad benar, tepat dan jelas. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Fi'ul Akbar, dalam nak memahami ada ni, dia kena pertama dia kena yakin yang ada hanya Allah. Secara jazam, yakni putus tak tergantung-gantung. Ada
Tak juga ni, yang ada kan ni siapa? Aku pening lah. Bukan macam itu. Makna kata yang ada hanya Allah, sifat itu. Yang letak pada nafsiyah hanya dia. Yang kita ni, hanya bersandarkan kepada sifatnya. Diadakan. Makan, minum, minta izin. Kalau tak kerana Allah, tak makan, minum kita. Ustaz yang lain tak ingat Allah, tu salah dia. Dia lupa Allah. Kalau ikutkan tak boleh lupa. Tak boleh. Sebab ada tu saja sifat dia. Sifat kita tiada. Kemudian Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Tiada dia juga dirujuk pada mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, kata Allah. Macam mana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu dulu mati? Macam mana boleh kamu kata yang ada kereta rumah ni dengan kamu? Kenapa tak nak mengaku akunya ada kan? Malu. Oh ya. Asal hilang nama kamu lah. Rasa macam tak berfungsi. Memang tak berfungsi pun. Kerana kamu pekak, kamu buta. Kamu tak ada apa. Betul lah. Penaja rasmi. Allah. Founder. Bukan founder lagi dah. The creator. Pencipta. Dan surah Safa ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. As-Saffat ayat 96. Al-Imam At-Tabari syarahkan mentafsirkan ayat tersebut pecah pada dua bahagian. Yang pertama, Allah menjadikan, menciptakan kita dan segala perbuatan kita. Perbuatan kita ciptaan Allah. Yang kedua, Allah menciptakan kita dan segala amalan kita. Semua tidak terlepas. Maka datang Ramadan, ajar balik bermakrifat dengan benda paling basic, air, makan, minum saja, tak boleh buat apa dah. Walaupun kita ada daya, ada tenaga, ada tu, tapi rupanya ada halangan kat situ. Mamnu', tegahan. Maka di situ kita lihat balik. Bagaimana kehidupan ini mesti diletakkan balik perbincangan. Kaedah yang pertama merujuk kepada bermula dengan kebenaran, siddiq. Itu yang pertama. Kaedah. Merujuk kepada manhaj perbahasan sifat wajib bagi Nabi SAW. Ini, kalau tanya macam mana manhaj perbahasan kehidupan, bersandarkan apa kamu bincang kehidupan ini? Bercakap soal kehidupan, bersandarkan kaedah mana? Maka jemaah yang dimuliakan Allah SWT, maka jawablah dengan jelas dan terang dan nyata. Aku bersandarkan kaedah atau manhaj, bersandarkan sifat wajib bagi Nabi SAW. Mereka pun pening. Macam mana sifat wajib bagi Nabi SAW boleh jadikan topik perbincangan hidup kami? Maka di situ kita lihat, kerana Nabi SAW itu diutuskan adalah untuk hanya saja innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Hanya saja Nabi SAW diutuskan oleh Allah SWT untuk membetulkan kehidupan. Akhlak tu hiduplah, kehidupan kita, perangai kita. Dan surah Al-Fat ayat 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dinul haq, petunjuk dan agama yang benar. Dinul haq merujuk kehidupan yang benar. Jadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kalau kita lihat, sekejap maksudnya, kita mau sejuk. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Lebih 2 minit ni. Take fast kejap lah.
Inilah belajar secara live, hafal gitu. Ibarat suara, dia pun tak ada. Nampak? Allah. Tamam. La haula wala quwata illa billahil azim. Tak. Tahu. Tak bagi air. Jangan risau. Dia pun cari air bagi minum Ustaz. Baik. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Maka sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Baik. Maka di sini dalam surah Al-Fat tadi 28, Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW itu untuk menyampaikan huda wa dinil haqq. Dinil haqq ini pertama, inna dina indallahil Islam. Din yang kedua itu adalah the way of life, cara hidup. Cara hidup nisbah kepada akhlak Nabi SAW, sifat wajib bagi Nabi SAW. Maka dalam perbahasan ini ada 4 perbahasan besar yang telah ditahqiqkan oleh almarhum Datuk Syekh Bahsanuddin Al-Hafiz. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh, soft. Bila kata tadi benar tadi, dijawab tadi. Bila sebut tentang perbahasan agama dan dalil-dalil yang nak membuktikan kewujudan Allah Ta'ala dengan bertanya tentang alam, kita boleh jawab. Sebab ada kaedah. Tapi kewujudan kehidupan kita, itu tadi, macam mana nak relatekan? Maka di sini datang kaedah siddiq, benar. Maka jawablah dengan yang benar. Jujurlah jawapan itu, jujur. Biar orang pun tak suka, lantaklah orang suka tak suka. Bunyi lagi macam tu. Kamu ni kan, aku tanya macam mana ada, Allah ada kan. Aku tahulah Allah ada kan. Dia punya, aku tahu Allah ada kan, macam dia tu makrifat sungguh rasanya. Setengah orang dia dengar Allah ada kan, dia macam tak dinafikan. Seakan dia tidak bermula dia dengan perbahasan yang hak. Ini sebenarnya nak syarah sifat ada tadi itu contoh. Al-wujud. Ada tu hanya letak pada Allah. Nak syarah. Makhluk diadakan. Maka dalam kita menggunakan perkataan ada, nak adakan rumah, nak adakan kita, nak adakan semua. Atau bahasa mudah, bahasa perbincangan hidup ni, aku ada rumah, aku ada kereta, aku ada itu, aku ada ni. Bila sebut ada, dan sekali yang ada aku. Yang ada aku, dia isbat kat diri dia ada. Ketahuilah jemaah sekalian, jikalau benarlah melihat alam diri, alam pekerjaan, alam rumah tangga, alam-alam yang kita duk hari-hari duk hadap lalui ni, alam remaja, alam macam-macam alam lah. Kalau kita lihat dengan ada itu dengan sifat Allah, sifat wujud tadi, wallahi jemaah sekalian, di situlah datanya kita tidak akan boleh tinggal untuk datang sujud kepada Allah. Maka kita tiada daya, tiada kuasa untuk mengadakan apa yang di luar sana dengan kudrah dan iradah. Habis usaha-usaha kita ni, ya usaha itu menyatakan kita hamba sahaja, bukan mendatangkan hasil. Usaha menyatakan kita hamba, hasil menyatakan maha kuasa dia. Sebab itulah Nabi Sulaiman AS diberikan satu kerajaan yang besar. Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Itu lagi dahsyatnya mas kita. Allah bagi luar biasa. Kemudian apa berlaku? Bila dipuji oleh Ratu Balqis dengan kehebatan yang ada pada kerajaan Nabi Sulaiman AS, apa dijawab dalam surah An-Naml ayat 40? Haza min fadli rabbi. Ini pun KPI, skrip untuk jawab dengan nikmat dunia yang ada. Dan tak habis kat situ. Tengok para anbiya dipimpin oleh Allah dengan perkara dunia ni, kesenangan. Apa dijawab Nabi Sulaiman AS? Haza min fadli rabbi linabluwani. Untuk menguji aku. Berapa ramai kalau nampak bertambah nikmat dunia tu adalah satu ujian. Walaupun tahu itu ujian, tapi lebih cenderung ujian tu bila kehilangan, susah, payah. Tapi keberadaan itu sebagai ujian untuk menguji syukur atau kufur. Syukur bil makna, nampak tak Allah ada kan? Atau nampak kita berusaha berempah pulat, membanting tulang, keringat. Kadang-kadang tu, ya Rab,
Bercakap tu rasa macam dia pakar serba-serbi. Kalau tak usaha tak jadi. Mana kalau tak usaha jadi, yang bagi jadi usaha dia. Usaha tu duduk pada mana? Bagi jadi lah. Maka kamu Qadariyah lah. Qadariyah, Qadariyah bergantung pada usaha yang melihat pada usaha tu bagi jadi. Ramadan meluruskan balik akidah kita. Kita ada usaha, bagi jadilah minum, tengok. Oh, tak boleh pula. Hasil nak minum. Haus je macam tadi. Sekat tu. La haula wa la quwwata illa billah. Allah bagi jadi balik. Macam itu yang sekalian. Kita ada usaha, ada daya. Itu zahir kita sebagai hamba. Tapi nak pergi kepada hasil, nak menghilangkan haus kita tu, ataupun air yang ada tu, nak pergi hasil tu dengan Allah. Mutlak. Hasil, kata almarhum Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz, usaha pada manusia, rezeki pada Allah. Usahalah setara mana pun, 27 jam usaha, tetap yang mendatangkan rezeki Allah. Tapi ada perkadaran tak? Ada. Itu pertimbangan dalam ilmu Allah lah. Belum tentu kita usaha banyak dapat banyak. Belum tentu. Belum tentu usaha sikit dapat sikit. Belum tentu. Sebab matematik ilmu Allah itu tak sama dengan kita. Malah kalau kita melihat bukan usaha yang mendatang hasil, bermaksud kita tak berkira-kira untuk taat kepada Allah. Datang solat tak berat hati. Datang. Nak buat amal pun tak berbelah bagi. Sebab kadang-kadang kita nak buat, dia berfikir, Kang, tinggalkan tak jadi pula. Kang buat, Kang, alah, nampak. Berbelah bagi dia. Contoh nak cari dan kontak menambah pendapatan duit ke apa ke. Kadang menambah tu, ialah ikhtiar kita. Tapi dia nampak tambah tu dia. Sanggup tinggal solat, sanggup tinggal semua apa perkara amalan-amalan yang berkaitan dengan agama khususan. Malah dalam dia beramal secara umum tadi pun dia lupa dah. Bahawa ini pun ibadah. Sepatutnya mesti tunduk kepada Allah Ta'ala. Jadi bermula hidup dengan kebenaran. Ada satu interview podcast yang kisah Panglima tu di Sabah, siapa nama tak? Dia dapat darjah kebesaran paling berani yang 9 orang dekat negara ni. Yang bebaskan isu Sabah tu. VAT 69 tu. Tak saya lupa nama Panglima tu. Di interview lah saya dengarkan. Dia interview satu podcast. Dia kata, apa perasaan dapat darjah yang paling berani? 9 orang dekat Malaysia. Tahu dia jawab apa? Perasaan saya malu dia. Kebetulan dia isu tu diangkat. Katanya. Saya malu dengan Khalid Al-Walid. Allah jawab dalam depan interview. Penuh dengan parut-parut. Saya tak ada parut, dia pun darjahkan kebesaran. Malu saya. Dia jawab gitu. Yang kedua, semangat saya menguruskan batalion saya ni, kata, dengan kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nampak kita melemahkan diri, tapi itulah semangat yang paling tinggi. Kalau ikutkan training ni, bukan dahsyat tu training tu. Nak menyelam, nak masuk hutan, komando kan. Tapi tak nampak usaha dia tu. Tak nampak usaha dia. Yang nampak adalah kekuasaan Allah tu. Orang yang terang hati. Sama dengan kisah Muhammad Ali almarhum. Di interview di BBC World, tak silap. Ditanya tentang siapa bodyguard, who is your bodyguard. Dijawab dengan jelas, bodyguard aku. Boleh melihat tapi tak ada mata. Boleh mendengar tapi tak ada telinga. Bayangkan dia jawab, oh Nafi Isbat jelas. Dan cengang-cengang kawan tu. My bodyguard is your bodyguard. Tengok. Padahal dia boleh jawab dengan syariat. Boleh kita ni. Kita ada pilihan kalau bagi akal nak jawab. Boleh je. Tapi kita kena utamakan dululah. Yang hak dulu. Kemudian ceritalah syariat tu. Bukan kata tak cerita pasal syariat tu. Tapi ceritanya mula-mula ada tu. Cerita ada. Dia tanya macam mana ada. Okay? Yang pertama mulanya hak ada. Dia tadi dia bagi ada Allah. Kalau dia tak boleh terima, dia kena belajar. Macam mana kita nak cerita tentang yang benar. Peringkat awal dia tak boleh terima. Kemudian kita terus cerita yang syariat, kemungkinan syariat itu membawa pada perkara yang melupakan dia. Tanpa sedar. Syariat itu bermaksud, tadilah usaha kerja, kena buat bisnes, kena ini. Dan sekali dia lupa. Ingat Allah bukan satu perkara yang mudah. Ingat Allah adalah satu perkara yang amat susah.
Bukti susah tu apa? Nabi gandingkan untuk ingat Allah ni dengan minta pertolongan. Allahumma a'inni ala zikrika. Nampak? Bukan dengan diri kita, dengan pertolongan Allah yang mendatangkan faham, sedar untuk ingat. Kemudian baru boleh syukur, kemudian barulah boleh wa husni ibadati. Mana kata kita nak ingat ni kena minta tolong ke Allah, ya Allah bagilah ingat. Punya payah nak ingat sebab kebanyakan barang benda, barang zahir. Kalau tak ngaji tauhid mas sekalian, lupa habis kita pada dia. Kalau tak kerana ilmu tauhid yang mengajar kita mengenal Allah SWT, kita takkan lupa. Kita akan tidak mampu meletakkan perbahasan yang sebenar. Jadi kesimpulan jemaah sekalian pada pagi yang penuh barakah ni. Yang pertama, kita melihat kembali kehidupan ini bukanlah dibincang sebarang-sebarangan. Itu ayat ini. Barang perlu diingat, perbahasan mulanya mestilah ada sandaran, ada kaedah. Kalau cerita soal kehidupan bersandarkan kepada sifat wajib bagi Nabi SAW, tadi kita bincangkan sikit tu, siddiq, jujur, benar. Bagaimana siddiq ni kalau dikaitkan dengan perbincangan agama, inna dina indallah Islam, siddiq tasdiq. Tasdiqu bil qalbi, bermaksud perbincangan akidah, iman, dan tunggak dia adalah tauhid. Nah, awaluddin ma'rifatullah. Khalas. Maka dalam hidup pun sama. Bermula hidup mengenal Allah. Cuma dalam kehidupan ni dia af'al banyak. Walaupun af'al perbuatan tu banyak, namun tidak kita mengenetepikan kepada yang hak. Perbuatan membawa kepada ingat kepada Allah. Jadi dalam bulan Ramadan ni mudah-mudahan dengan syariat menahan diri ni daripada makan minum, itu bahawa satu yang kita boleh bincang dan kembangkan. Bahawasanya makan minum pun kena minta izin Allah untuk kita melakukan hasilnya itu. Apatah lagi apa yang ada pada alam dunia. Semua itu tidak terlepas daripada innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan disitulah maka kita boleh simpulkan dalam bulan Ramadan khususnya dan selepasnya la'alakum tatakun, maka adalah untuk kita sentiasa memantapkan akidah dan memperkasakan ibadah. Mantapkan akidah dengan tadi perbincangan, tidak kita bawa kepada perbahasan yang tidak selain pada dia, yang hak. Orang suka tak suka, Allah dah nyatakan wa kafa billahi syahida. Cukup Allah menjadi saksi. Dan yang kedua, datanglah kesungguhan kita nak memperkasakan akidah, memperkasakan ibadah dalam dua konsep. Ibadah khusus ya, yang ini khusus, contoh solat, dan ibadah umum. Maka perkasa tu, maka kita dah tak berkira-kira nak solat awal waktu dah. Kita akan datang keyakinan, kita mesti cuba kan, minta ya Allah bagi aku waktu. Sebab aku dah nampak dah faham, yang ada kan kau, bukan aku. Jadi kita tak berkira-kira dah. Dan ibadah umum pula kita bekerja berserta atau bersama dengan dia. Ma'allah, billah, dengan Allah. Kalau tidak dengan Allah, tak jadi. Kalau kita dah jelas kat situ. Jadi wallahualam sekalian, itulah sikit sebanyak perkongsian saya yang banyak kekurangan ni. Mohon ampun, maaf lah di atas segala kekurangan dalam penyampaian. Dan terkasar kata terkurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lagi sekali ambil masa terlajak lebih sikit. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi sekali pada siri akan datang insya-Allah. Itu saja. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.